Hello guys, bersama-sama saya lagi dalam Alright Nopod Channel. Makin panas dan gempak sahabat-sahabat semua. Ya, walaun-walaun pimpinan PAS makin meroyan berkaitan dengan cabaran ya undang-undang jenayah syariah ya rakyat Kelantan Nick Elin kepada kerajaan Kelantan. Ya, banyak hari ini ya kalau kita lihat posting bagaimana meroyannya, bagaimana kononnya ya walau-walau lebay-lebay pemimpin PAS ini menggesah supaya ya katanya Islam agama kedaulatan terancam, selamatkan syariah. Hakikatnya sahabat semua, ini hanyalah isu yang dipolitikkan, ditunggang, isu populis oleh pemimpin-pemimpin daripada parti Perikatan Nasional dan juga PAS khususnya. Jadi sahabat semua, hari ini saya mau kita mendengar ataupun saya ingin membacakan satu kenyataan ya daripada Mufti Pulau Pinang yang menyatakan jangan politikkan keputusan ini. Itu antara kenyataan daripada Mufti Pulau Pinang. Jadi apa maksud beliau yang menyatakan jangan politikkan keputusan? Jadi mari kita bersama-sama untuk membaca sahabat semua kenyataan ya daripada Mufti Pulau Pinang ini. Petition Nick Elin jangan politikkan keputusan mahkamah, itu antara kenyataan daripada Mufti Pulau Pinang. Jadi sahabat semua, kalau kita lihat intipati kenyataan daripada Mufti Pulau Pinang itu, yaitu Wan Salim Wan Muhammad Nur berkata, mereka yang tidak berpuas hati boleh meminta pandangan pakar atau Mufti Kelantan Muhammad Sukri Muhammad. Itu antara kenyataan ya. Jadi Mufti Pulau Pinang yang mengingatkan semua pihak tidak mempolitikkan keputusan Mahkamah Persekutuan membatalkan 16 peruntukan dalam enactment Kanun Jenayah Syariah Kelantan 2019 semalam. Menurut Wan Salim Wan Muhammad Nur, semua pihak perlu menerima keputusan dan jika tidak berpuas hati boleh meminta panduan mereka yang pakar atau bertanya sendiri dengan Mufti Kelantan Muhammad Sukri Muhammad. Ini karena katanya ia terkait dengan undang-undang syariah di negeri itu, sambil mengambil contoh pepatah Arab yang bermaksud penduduk Mekah lebih mengetahui lorong-lorongnya. Itu antara kenyataan beliau. Jadi katanya lagi, tak payahlah isu ini dipolitikkan mana-mana pihak, sebaliknya sama-sama memikirkan cara berkesan untuk memartabatkan kedudukan syariat Islam di negara ini, katanya kepada FMT. Semalam Mahkamah Persekutuan membuat keputusan memihak ke petition itu difailkan Peguam Nick Elin untuk membatalkan 16 peruntukan dalam enactment Kanun Jenayah Syariah Kelantan 2019 dengan alasan ia bercanggah dengan perlembagaan persekutuan. Jadi panel hakim yang dipengerusikan oleh Ketua Hakim Negara Tengku Maimun Tuan Mat mencapai kesimpulan dalam keputusan majoriti 8-1 bahwa DUN tiada kuasa meluluskan 16 peruntukan dalam enactment itu kerana kesalahan terbabit dirangkumi bawah Undang-Undang Persekutuan. Sejurus keputusan itu dimaklumkan, pelbagai pihak memberi maklum balas, antaranya Setiausaha Agung PAS Taqiyuddin Hasan yang melabel keputusan itu sebagai Black Friday atau sejarah hitam Jumaat ya buat umat Islam dan negara. Ketua Pembangkang pula Hamzah Zainuddin berkata, beliau akan memohon menghadap Yang di-Pertuan Agung Sultan Ibrahim dan Sultan Selangor Sultan Sarafuddin Idrisha selaku pengerusi Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia MKI bagi menyerahkan memorandum khas susulan keputusan berkenaan. Jadi mengulas lanjut, Wan Salim berkata mereka yang tidak berpuas hati dengan keputusan itu juga boleh berusaha mencari jalan supaya peruntukan dibatalkan terbabit menjadi sah dari segi undang-undang. Kata Bidalan, di mana ada kemauan di situ ada jalan. Cobalah memohon bantuan mereka yang pakar dalam bidang undang-undang untuk menggubal peruntukan enactment syariah negeri Kelantan yang tidak bercanggah dengan perlembagaan persekutuan dan DUN tidak dianggap bertindak melebihi bidang kuasa, kata Mufti Pulau Pinang ini lagi. Jadi ini dia sahabat semua kenyataan yang menarik ya, saya kongsikan bersama dengan anda, yaitu kenyataan daripada Mufti Pulau Pinang. Katanya jangan politikkan isu ini. Yang jelas ya kita tahu ya mereka mula meroyan, sebenarnya bukan meroyan lah, mereka menggunakan ataupun menunggang isu populis ini ya dengan memberikan pengertian yang salah kepada penyokong-penyokong mereka. Sehingga kalau kita lihat penyokong-penyokong mereka hari ini mula membuat posting-posting yang tidak masuk akal dan sebagainya.
Alright. Jadi selain itu juga sahabat semua, seorang pemimpin ya, pemimpin PKR juga membidas kenyataan daripada Taqiyuddin. Ya, gelaran Black Friday seolah perkecil usaha Raja PKR bidas Taqiyuddin. Itu antara kenyataan salah seorang ya pimpinan ahli dalam Parti Keadilan Rakyat. Jadi sahabat semua, kalau kita lihat apakah yang dimaksudkan oleh beliau ini, ya, jadi Biro Agama PKR ya, Biro Agama PKR membidas kenyataan Setiausaha Agung PAS iaitu Taqiyuddin Hasan yang menyifatkan keputusan Mahkamah Persekutuan membatalkan 16 peruntukan dalam Anekmen Kanun Jenayah Syariah Kelantan 2019 sejarah hitam buat umat Islam dan negara. Pengarah Jabatan Pemahaman dan Pemantauan Agama PKR Amidi Abdul Manan berkata, gelaran Black Friday diberi ahli Parlimen Kota Baru itu seolah-olah menggambarkan perundangan syariah telah mati atau menuju masa depan yang gelap. Dakwanya gelaran itu juga dilihat cubaan PAS untuk memperkecilkan usaha Sultan Selangor Sultan Sarafuddin Idris Shah selaku pengurusi Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia MKI yang bersetuju menubuhkan jawatan kuasa mengkaji kompeten DUN menggubal undang-undang Islam. Jelasnya lagi, jawatan kuasa yang dipengurusikan bekas Ketua Hakim Negara Zaki Azmi itu jelas dibentuk untuk mengelakkan pertikaian undang-undang sivil dan syariah berulang. Jadi inilah sinar baharu bagi mendaulatkan undang-undang syariah yang diusahakan kerajaan jauh dari kepentingan politik sempit kepartian, katanya dalam kenyataan. Jadi terdahulu Mahkamah Persekutuan membuat keputusan memihak petisen rakyat Kelantan Nick Elin difailkan peguam itu untuk membatalkan 16 peruntukan dalam Anekmen Kanun Jenayah Syariah Kelantan 2019 dengan alasan bercanggah dengan perlembagaan persekutuan. Panel 9 hakim yang dipengurusikan Ketua Hakim Negara ya mencapai kesimpulan dalam keputusan majoriti 8-1. Itu dia. Jadi mengulas lanjut, Amidi berkata Taqiyuddin seharusnya bertindak mengharmonikan antara kedua undang-undang ini tanpa dibawa ke Mahkamah Persekutuan sewaktu beliau menjadi Menteri Undang-Undang dari tahun 2020 dan juga 2021, dan semasa tahun 2022 beliau juga berada dalam Kerajaan Perikatan Nasional ini. Apa yang mereka buat sahabat semua ketika perkara ini bermula, mereka tidak pula mau bising seperti hari ini, meroyan dan merapuh sahabat-sahabat semua. Ya, hari ini apabila berlaku keputusan diberikan semasa dalam kerajaan perpaduan, mereka pula bangkit, akulah hero, akulah Islam dan sebagainya. Itulah sahabat-sahabat semua perangai pemimpin-pemimpin PAS sahabat semua. Sedangkan perkara ini sebenarnya kalau kita lihat kronologinya, ia bermula ketika berada di dalam Kerajaan Perikatan Nasional. PAS dan Bersatu ada dalam kerajaan itu. Tapi kenapa mereka berdiam? Kenapa mereka tidak melakukan apa yang mereka sedang lakukan hari ini, sahabat-sahabat semua? Itu satu persoalan yang menarik untuk kita fikirkan bersama. Adakah karena itu mereka sudah memegang jawatan, akhirnya mereka dikunci mulut? Adakah karena mereka dilantik sebagai duta khas, ketika itu mereka mengunci mulut? Itu satu persoalan yang menarik untuk kita fikirkan bersama. Dan kita lihat sebenarnya, bagi saya, pandangan saya, ini adalah menunjukkan betapa hipokritnya pimpinan-pimpinan daripada Parti PAS dan juga Perikatan Nasional. Itu pandangan saya. Bagaimana dengan Anda? Sahabat-sahabat semua, setuju atau tidak? Anda berikan komen Anda dalam ruangan komen. Tapi ingat, komen dengan cara berhemat. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa peribahasa mengatakan, apapun kangka, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dadah, tanya selera. Sekian saja daripada Orang Dapat Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.